membaca umul kitab. Dan marilah kita sama-sama dalam jumlah yang ada dalam kelas kita pada pagi ini, kita sama-sama sebelum membacanya kita memasang beberapa niat yang baik. Dan tentulah harapan kita, semoga ya Allah dengan keberkatan surah Al-Fatihah yang kami bacakan bersama ini, yang pertama sekali ianya melepaskan kami daripada sebarang malapetaka, bala bencana, sebarang perkara tidak baik, tidak elok daripada datang menimpa kami, keluarga kami, rumah tangga dan harta kami, dan seluruh muslimin muslimat yang lain. Kemudian dengan keberkatan surah Al-Fatihah ini juga kami harapkan dapat menarik sebanyak-banyaknya kebaikan, tak kira daripada mana, keberkatan, kerahmatan, keampunan, kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda didatangkan kepada kami, keluarga kami, jiran tetangga kami, rakan dan seluruh saudara Islam kami. InsyaAllah dua benda itu kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ya Allah setiap yang membacanya pada pagi ini, pada saat ini, dalam halaqah ini, Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah. Pertama sekali saya dan kita semua merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama pada pagi hari ini dan menjadi para tetamu Allah. Terima kasih Ustaz. Menjadi para tetamu Allah Subhanahu Wa Taala yang bernaung dan berteduh di bawah bumbung rumahnya, berada dalam halaqah majlisnya, dan yang penting adalah tetamu-tetamu ini akan dijamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jamuan yang sungguh lazat, ya, seperti tuan rumah melayan orang-orang yang disayanginya, dihormatinya dan diberikan kelebihan dengan diberi makanan-makanan yang lazat. Maka kita harap Allah Subhanahu Wa Taala memberikan selazat-lazat makanan bagi roh kita, bagi jiwa kita, bagi akal kita. Dan insyaAllah janganlah ada seorang pun Engkau ya Allah lepaskan daripada Kau tipiskan dan berikan jamuan itu. Ya, sebab kadang-kadang ada juga kita pergi ke rumah orang, tuan rumah tu tak perasan kita, akhirnya orang lain dapat layanan VIP, makanan paling sedap, kita dapatlah air kosong. Jadi rasa macam Allah tak sedapnya lah, ya. Tak apalah itu orang, tetapi dalam majlis ini pun boleh berlaku. Ada orang yang Allah jamu selazat-lazatnya, Allah beri faham sefaham-fahamnya, Allah beri rahmat serahmat-rahmatnya. Dan ada juga Allah tak nak bagi. Jadi Allah janganlah saya atau siapa-siapa saja yang ada dalam majlis ini tergolong dalam kelompok itu. Wal-'iyaz-billah. Baik, semua yang saya kasihkan kita sambung insya-Allah dalam tafsir Al-Quran berdasarkan insya-Allah pada kitab Al-Jalalain. Saya insya-Allah belum lagi akan buka kitab itu kerana masih lagi kita pada muqaddimah. Muqaddimah ni maknanya introduction, dan the introduction tu penting. Introduction itu penting kerana daripadanya lah memberi banyak gambaran besar tentang ilmu yang kita nak bincangkan ini. Jadi insya-Allah semoga dengannya kita dapat memahami. Kerana itulah tidak ada kitab melainkan mesti ada muqaddimah. Tidak ada kitab mesti ada muqaddimah, ya. Muqaddimah ni biasanya ditulis
mukadimah tu duduk di depan, tetapi ditulis last sekali. Kalau kita buat buku, ramai mungkin di sini buat tulis buku kan, ya. Saya pun adalah beberapa buah buku. Biasanya kita buat last sekali baru tulis mukadimah. Mukadimah orang tak tulis awal. Sebab setelah faham semua benda yang kita dah lalui dalam pengalaman dan juga penerokaan ilmu itu, baru kita rangkumkan dia dan kita letak di permulaan. Itu berharganya mukadimah kan. Jadi sebab itu Masya Allah bila kita berbincang dalam soal mukadimah ini, marilah kita harap apa yang kita bincang nanti, satu masa nanti bila kita mempelajarinya, dia akan ada pada mukadimah ini ya. Jadi kita dah bincang sebelum daripada ini. Sebab saya insyaAllah yang kita bakal bincangkan sedikit lagi ya, sebelum kita masuk pada surah yang pertama ya, surah yang pertama, surah Al-Fatihah ya, sehinggalah pada surah Al-Baqarah kita sambung. Kita pada mukadimah ini, sebab sudah bulan Ramadan, jadi kita cuba kaitkan Ramadan dan Al-Quran, gitu kan? Kerana ada kaitan yang sangat kuat ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan diturunkan padanya Quran. Kenapa? Sebab dulu kita dah bincang tentang pentingnya proses didik nafsu di bulan Ramadan. Proses mendidik ya, membuat latihan kena kuat di bulan Ramadan, dan di luar Ramadan adalah praktikalnya. Dulu kita berlatih, sekarang praktikalnya. Masuk saja Syawal, terus kita itu mempraktikkan apa yang kita latih. Jadi sebab tu Masya Allah, elok latihan tu biar banyak. Dan jangan kecil hati, jangan rasa macam ada something wrong. Bulan Ramadan saya banyak, tapi bulan ni saya kurang. Itu biasa. Ya, itu adalah biasa. Saya banyak pergi ke masjid di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan tak banyak sangat. Itu juga biasa. Ya. Kenapa saya cakap itu biasa? Sebab ada orang menganggap itu masalah yang menyebabkan akhir dia berlaku sebaliknya. Apa dia? Memang masuk bulan Ramadan, saya nanti bila hujung Ramadan memang tak datang ke masjid. Bulan Ramadan dia tak datang masjid lah. Jadi sebab itu Masya Allah kita kena nampak perkara itu. Sebab Rasulullah sendiri pun kan seorang yang pemurah, tetapi apa berlaku pada Nabi bulan Ramadan? Lebih pemurah. Maknanya ada beza di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan tu nak latih kena banyak, latih memang kena lebih. Itu konsepnya. Berlatih memang kena lebih. Kalau pasukan Malaysia nak lawan 90 minit, dia kena latih 900 jam. So memang latih kena lebih. Baik, Alhamdulillah kita dah bincang. Mana-mana yang ada bersama dulu mungkin boleh rekod baliklah apa yang kita bincangkan tentang bagaimana kedudukan dan apakah pinpoint yang nak dididik oleh, yang nak dilakukan proses itu, yakni pada hawa nafsu kita. Dia adalah komponen wajib ada dalam diri manusia. Komponen wajib yang mesti diurus, ditadbir dan diselir. Kalau kita tidak urus, tak tadbir dan tak didik, maka matlamat takwa hanya tinggal angan-angan. Itu disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi, wal ajizu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah al-amani. Orang lemah, kata Nabi. Siapa orang lemah? Ialah orang yang atba'a nafsah, ikut nafsu dia, hawa nafsunya ya, hawa nafsu maknanya dorongan nafsu yang kuat. Nafsu ni ada kuat, ada tak kuat. Baik, dorongan hawa itu makna dorongan yang membara-bara tersebut diikut, maka akhirnya kata Nabi, kebaikan hanya akan tinggal dalam angan-angan semata-mata. Ya, nak sedekah tinggal angan-angan, nak tahajud tinggal angan-angan, nak mengaji angan-angan, nak buat baik dengan orang angan-angan, apa saja semua tinggal angan-angan. Ya, waliyasbillah. Baik. Dan kerana itulah Masya Allah, bila hati dah dididik, maka datangnya Al-Quran, maka Al-Quran akan jadi ubat.
Sebab kalau nafsu tak dididik, datang Al-Quran, kita akan dapati bahawa Al-Quran itu tak dapat memberi impak yang besar dalam hati bagi manusia yang tidak mendidik nafsunya. Dia mesti ada dia. Sebab semua benda ni adalah komponen dalaman dalam diri seorang manusia. Ada seorang hamba Allah ya, jelas ni sembang cerita. Sebab lepas satu pengajian, seorang hamba Allah datang jumpa, dia kata, "Ustaz, saya tak tenang, Ustaz, tak tenang." Saya kata, apa yang dibuat untuk menghilangkan tak tenang itu? Dia kata, anak dah zikir macam-macam, dah dia sebutlah apa zikir, la haula wala quwwata la ilaha illallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi dia kata, saya baca tak tenang. Dan sebenarnya saya beritahu bahawa sebenarnya untuk tenang ini ada dua. Yang pertama zikir, yang kedua bagaimana kondisi hati itu sendiri. Bagaimana hati kita itu sendiri. Dan kemudian bila saya tanya kondisi hati, saya kata ada tak macam tak best dengan satu-satu? Ada tak rasa tak best dengan satu-satu? Aduh, ada tu. Rasa macam mana nak panjang cerita tu panjang sikit. Dia kata saya ibu punya kecil je. Dia jemput kawan tu kedui rumah dia kahwin, anak dia tak datang. Kawan baik dia, hak haji yang sama dia kata. Saya tak boleh terima Ustaz, kenapa dia tak datang? Not even wish, not even apa. Saya hantar WhatsApp. Dan itulah yang sebabkan saya sakit sangat. Nampak tak? Maknanya bahawa bila ada sakit hati, ubat tak jadi ubat. Jadi saya katakan bahawa sebab itulah Allah sebut dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati itu kena settle dulu. Bila settle hati, baru dah isi ubat. Maka saya kata, Masya Allah, saya katakan kepada dia, cuba maafkan. Mana boleh dia kata kan. Sebab kita ni kalau dah memang tak best, memang payah nak maafkan, walaupun tak kena kos apa pun. Bukan kena kos apa pun, tak boleh, saya tak patut. Ya. Dan sepanjang cerita tu saya kena buat dulu je, buat terapi sikit, tarik nafas, ya, kemudian ya. Lepas tu dia rasa macam, Ustaz, capek sikit lah. Bukan saya nak cerita benda itu. Saya nak ceritakan tadi bahawa kadang-kadang kita tak nampak dua proses ni tak dilakukan serentak, maka akhirnya impaknya tidak berlaku dengan kuat. Okay? Baik, kita dah cerita, teruskan kita masuk tentang Al-Quran itu sendiri. Al-Quran. Tulisan tak cantik sebab whiteboard tu goyang. Alasan kan. Masya Allah. Okeylah, tak apa, yang penting boleh baca. Baik, mari kita bincang insya-Allah. Dan benda ini benda yang semua orang tahu. Jadi sebab bila semua orang tahu, kalau saya tanya jangan kecil hati. Banyak Allah Ustaz, ni basic sangat Ustaz. So kita just untuk orang kata supaya kita go, kita boleh pergi, dan kemudian nanti kita akan masuk pada tafsir. Yang kita akan bincang insya-Allah pada mukadimah ini adalah ta'rif Quran dan apa itu ta'rif tafsir. Bagaimana tafsir itu, bagaimana yang dikatakan tafsir itu, dan bagaimana bentuk pengolahan tafsir itu sendiri. Ini dalam mukadimah yang kita bincangkan insya-Allah sebelum kita buka surah Al-Fatihah. Boleh ke begitu? Kita terus nak masuk surah Fatihah. Allah mari sungguh ya. Okey. Baik, jadi kali ini insya-Allah kita bincangkan Al-Quran ya. Sebab kita belajar adalah tafsirul Quran ataupun tafsir Quran berdasarkan kepada kitab Tafsirul Jalalain. Jadi kita tengok dulu ta'rifu Al-Quran. Al-Quran itu sendiri. Al-Quran. Selesa ke kelas ni? Selesa ya? Sebab saya nak kita kena muzakarah. Saya kena tanya dan kemudian just kita cakap je kan? Supaya Masya Allah, sebab saya tak berapa kenal lagi ramai, dan kemudian mungkin kenal ke dengan orang sebelah. Kalau tengoknya tak kenal kan, sebab tu nampak macam fresh kan, Masya Allah ya. Sebab tu kalau kita buat kursus, kita bagi kenal dulu
supaya rasa macam kelas ni test kan. Ni rasa macam nanti kalau saya tanya kan, tentu tak jawab. Kenapa tak jawab? Kau sudah jawab salah, bodoh sangat. Tapi kalau kita dah kenal lah, cakap je kan, cakap saja. Jadi sebab tu Masya Allah, saya rasa akan datang kelas kita biar lebih interaktif. Interaktif mesti dimulakan dengan orang-orang yang berciri interaksi yang hebat. Interaksi bukan dengan saya, tetapi interaksi dengan kelas, interaksi dengan orang sebelah. Dan inilah yang kita nak. Kita nak, Masya Allah, kita datang bertambah ilmu, bertambah sahabat. Duduk jauh-jauh boleh tak? Oh kan? Duduk jauh-jauh itu satu ciri yang menjurang dan menjarakkan interaksi kita. Jadi sebab tu kalau kelas saya suka kalau boleh rapat-rapat ke depan. Jangan terlampau formal sangat kursi dia, tarik je kan. Jadi supaya kita lebih rapat. Supaya saya lebih rapat, dengan harapan saya boleh menyampaikan dan saya boleh mendengar. Kalau apabila saya salah, dengan cepat dibetulkan saya oleh semua sahabat-sahabat yang ada dalam majlis ini. Okey, jadi kita ambil masa sikit kot, bangun sikit. Lepas tu sambil bangun tarik sikit kursi tu, tarik ke depan sikit, tarik depan sikit. Nanti kelas saya tarik terus. Kalau akan datang tak esok, tarik je terus. Okey. Sebab tak biasa kan, kita biasa Masya Allah kat Pejora seorang, kat Neptune seorang, kat Planet Marif seorang. Okay. Terima kasih. Alhamdulillah. Paling tidak kita dapat buat satu sunnah orang-orang soleh, pengajian di Singapura. Okey. Kalau saya tak pakai mic pun boleh kan? Alhamdulillah dapat salam orang sebelah kan? Inilah kawan kita, inilah sahabat kita yang sama-sama bermusafir insya-Allah. Bermusafir untuk meneroka ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okey. Jadi mari kita bincangkan sama-sama sebab kita akan membincangkan tafsirul Quran. Dua benda yang akan kita buat sentuh sebelum kita masuk surah Al-Fatihah macam saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah definisi Al-Quran, ini simple. Kemudian mungkin yang lebih detail adalah tafsir. Ya, nanti apa beza di antara tafsir dan takwil, dan bagaimana tafsir Al-Quran itu ditafsirkan, apakah bentuk-bentuk penafsiran yang sekiranya kita tengok, oh Ibnu Katsir, oh dia tafsir macam ni, Al-Jalalain macam ni, Ad-Durrul Manthur macam ni sebagai contoh, Al-Qurtubi macam ni, ya, tafsir At-Tabari sebagai contoh, ya. Baik, itu semua ada pola-pola tersendiri yang hidup kita semua fahami dia, dan insya-Allah menjadikan kita melihat nafsiran tafsir Al-Quran adalah satu cabang ilmu yang sangat luas sebenarnya. Ya. Saya sempat menulis satu buku tentang tafsir surah Al-Fatihah, dan kemudian bila saya berkesempatan membuka semua kitab, tak semualah, saya sebut semua itu maknanya kebanyakan kitab-kitab yang muktabar dan besar, sehingga saya tengok Masya Allah, ulama ni bahas ni, ulama ni bahas ni, ulama ni bahas ni. Dan Masya Allah dia adalah samudera yang sangat luas. Ya. Baik, kita tengok dulu dua yang saya katakan tadi, satu Quran, satu tafsir. Ya. Baik, Al-Quran. Al-Quran dia adalah satu nama. Al-Quran adalah satu nama. Nama bagi benda. Al-Quran adalah nama bagi satu benda. Macam ni apa dia? Gelas, mikrofon, meja. Al-Quran. Baik, kalau kita tengok Al-Quranul Karim, tentu kebiasaannya dan kebanyakan para ulama mengatakan bahawa Quran diambil daripada kalimah qara'a. Makna qara'a? Baca. Makna qara'a? Baca. Siapa dia? Tak bercakap je, tak apa, it's okay. Cakap je.
Tapi dia orang kata kan, sekolah Melayu dengan sekolah Cina beza sikit je. Sekolah Cina Allah Ustaz. Allah. Sekejap. Ini cerita lain dulu ni. Sekolah Melayu, kalau orang bercakap, cikgu marah. Sekolah Cina, kalau orang bercakap, cikgu suka. Sebab tu Masya Allah, kalau sekolah kita boleh cakap je, diam. Dan akhirnya semua diam je kan. Bagus dia nampak tertib. Tapi Masya Allah, kadang-kadang ada benda yang kita nak cakap kan. Baik, Qara'a, maaf kalau saya tanya banyak kali itu, bukan tak betul. Nak bagi nampak paling tepat. Qara'a tadi telah baca, kata telah baca. Dia telah baca. Siapa dia? Ha? Bila dia ambil daripada kalimah, dia belum kita khususkan. Terjemahnya mesti umum. Maka siapa dia? Simple je. Siapa dia? Sikit lagi. Ha? Insan. Siapa itu? Siapa manusia? Dia seorang lelaki. Siapa? Siapa? Dia, dah sebut betul dah tadi, dia. Saya tanya siapa dia? Dia itu adalah lelaki. Sebab kalau perempuan, dia jadi Qur'an. Dia jadi Qur'an. Bila Qara'a, maknanya dia. Siapa dia? Lelaki. Siapa? Terpulang sesiapa pun. Sebab kita belum spesifik. Sebab dia adalah daripada kalimah Qara'a. Qara'a, yaqra'u. Kalau ini fi'il madhi, past tense. Seorang lelaki telah membaca. Qara'a. Yaqra'u, sedang, present tense. Mudhari'. Qara'a yaqra'u Qur'an. Nampak tak? Qur'an. Yang ni Quran. Baik. Maka kerana itu, Masya Allah, para ulama ada yang menyatakan bahawa Quran diambil daripada kalimah Qara'a, yang tadi kita terjemahkan telah membaca seorang lelaki. Diambil daripada kalimah Qara'a, telah membaca. Yaqra'u Qur'an. Adapun kalau kita tengok Imam Asy-Syafi'i, Imam As-Suyuti tidak beranggapan begitu. Maka Imam Asy-Syafi'i dan Imam Suyuti beranggapan bahawa Al-Quran adalah nama yang memang mutlak, nama. Tak ada sumber apa-apa. Memang Al-Quran adalah Al-Quran. Bukan dia asal daripada kalimah Qara'a. Kerana dia adalah nama. Sebab nama tak perlu ada asal. Zur-Ramli mesti ambil daripada apa-apa ke? No, memang nama. Kan? Gabung mak ayah. Macam mana? Gabung nama mak ayah dia. Ada juga macam tu kan, gabung nama mak ayah. Tapi mungkin boleh nama gabung mak ayah, ataupun mungkin nama betul. Okey? Baik. Maka kerana itu, Masya Allah, kita tengok daripada kebanyakan yang menyatakan bahawa diambil daripada kalimah Qara'a, tetapi masdarnya Qur'an. Tetapi kita akan menyerupai Quran dengan Quran kerana sama seperti Ghufran, Syukran. Dia punya ni, nampak dia baris dia. Mati, alif, ada alif nun. Syukran. Yang maka kan itu, maka ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahawa Quran bermaksud bacaan bila diwazankan atas wazan Quran, maksudnya adalah bacaan yang selalu. Bacaan yang selalu, maka dinamakan dia adalah Quran. So Al-Quran bermaksud adalah sebuah bacaan yang selalu dibaca. Okey ke? Okey ke bagi kita? Quran selalu baca ke? Quran selalu baca ke? Lalu Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Sepaling tidak dalam Solat. Maka kan itulah, Masya Allah, dinamakan dia Quran sebab dia baca selalu. Paling tidak dalam solat. Paling tidak. Maknanya sebab tu kalau orang tak membaca Quran satu hari, dosa besar. Bagi yang tidak ada uzur lah. Kalau ada uzur, mana uzur tu dah lepas. Tetapi kalau tidak ada keuzuran, maka wajibnya membaca Al-Quran.
Dan sebab itulah Quran itu dikatakan Quran sebab bacaan yang selalu. Okey. Baik, itu makna Quran ada pada kalimah bacaan kita katakan. Tetapi Quran bermaksud bacaan yang selalu. Adapun Imam Syafi'i kata tak ada kena-mengena. Memang nama betul-betul Al-Quran. Dia adalah Al-Quran seperti At-Taurah, Az-Zabur. Maka Al-Quran adalah nama mutlaqan. Tak payah perlu ada macam bacaan ke, bacaan selalu ke, tak perlu. Maka dia adalah nama ism alam disebut, nama khas. Baik, mari kita takrifkan Al-Quran itu apa. Kita definisikan dia, kita define. Apa yang pertama sekali terlintas dari sudut Quran ni, apa yang pertama sekali? Jom kita bincang. Dia adalah wahyu, ataupun lebih dekat yang disebut oleh ulama, Al-Quran huwa kalam mullah. Okey, ini adalah wahyu. Betul. Definisi Quran yang pertama, dia adalah wahyu ataupun kalam Allah. Itu definisi. Kalau kita nak tulis. Ini definisi yang diberi oleh ulama. Kalau kita baca dalam ulumut tafsir, dia definisikan dulu. Walaupun memang Quran siapa tak tahu tu Quran, tetapi jom kita definisikan dia. Bahawa Al-Quran adalah pertama sekali dia adalah wahyu. Apa maksud wahyu? Wahyu adalah kalam Allah. Kalam Allah. Apa maksud kalam Allah? Apa maksud kalam Allah? Kalam. Apa makna kalam? Dalam pen. Kata Allah. Ini nampaknya kena kita faham elok-elok. Ya, ini dan ilmu ni kena gabungkan dengan tauhid supaya kita tidak tersalah menterjemahkan maksud kata-kata Allah. Ya. Sebab bila sebut kalam dalam bahasa Arab, apa makna kalam? Al-kalamu huwa lafzul murakkab mufid. Kalam ialah lafaz murakkab yang tersusun, yang dapat memberi kefahaman bila orang mendengarnya. Itu kalam. Contohnya apa kalam? Melayu. Sajak. Dalam bahasa Arab. Sajak. Ya? Sajak. Contoh words biasa. Contoh. Saya terangkan balik. Kalam ialah lafaz. Murakkab yang bersusun. Yang orang faham. Bagi satu contoh. Saya pergi ke sekolah. Saya pergi ke sekolah. Nampak? Lafaznya saya pergi ke sekolah. Oh, ada satu lafaz, dua lafaz, tiga lafaz, kemudian tersusun. Saya dulu pergi ke sekolah. Cuba yang tukar. Apa jadi? Sekolah, pergi, saya. Oh, no, tak boleh faham. Maka itu tidak nama lafaz. Itu tidak nama kalam. Kalam ialah susunan. Dia mesti ada susunan yang difahami. Maka sebab itulah bahawa kalam Allah adalah susunan kata-kata yang orang boleh faham, yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu takrif kita terjemah dulu. Tetapi kena padan betul-betul dengan ilmu tauhid. Apa benda dalam ilmu tauhid yang kita kena padankan? Bila sebut kalam Allah, yang pertama sekali, alhamdulillah, bila sebut kalam Al-Quran adalah kalam Allah, bersyukur pada Allah, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang satu-satunya hari ini membaca kalam Allah. Umat lain, Bible sebagai contoh, dia bukan kalam Allah. Bible bukan kalam Allah. Old Testament, New Testament, itu bukan kalam Allah. Betul tidak kenyataan saya? Betul atau tidak kenyataan saya? Penulisan orang. Ya? Tulisan orang. Apa beza orang di antara Bible dengan Quran? Daripada sudut kalam Allah dan bukan kalam Allah. Satu wahyu. Satu wahyu. Maknanya dia punya itu tu ayat yang tu tak akan bertukar. Okey. Tak ada orang akan tukar. Okey. Bible. Bila satu generasi ke satu generasi, ada orang yang bijak pandai tu, dia akan cuba susun balik. Sedapnya menuduh dia orang, ya. Tentang lah kat ceramah majlis agama kat Islam kan. Sedap dia kata kita susun. Okey, itu mungkin orang kata tohmahan. Tetapi realitinya apa? Realiti. Apa itu Bible? Kenapa kita tidak kata bahawa Bible itu adalah kalam Allah ataupun word of God?
Kenapa kita tidak kata dia adalah words of God? Sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah adalah lafaz yang kita dapat faham, lafaz yang tersusun yang kita dapat faham datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang Quran ni dia asal dia perkataan tu kita tak ubah. Whereas yang ni dia punya kata asal tu kita dah tak tahu. Yang adanya bahasa Inggeris, bahasa Malaysia, bahasa segala bahasa dia. Okey. Makin dekat, makin dekat. Agaknya apa? Okey, bezanya adalah Bible dia sama macam hadis. Kalau kita nak kategorikan pada hari ini, kalau kita nak katakan Bible itu adalah macam hadis. Apa beza hadis dengan Quran? Hadis, orang tengok Nabi, orang cerita Nabi berjalan kat sini, Nabi cakap macam ni. Itu bukan word of God. Sebab dia nampak Nabi. Contohnya, dia kata dia nampak Jesus. Jesus pergi pasar, Jesus pergi ke Galilee, Jesus pergi ke sungai. Bukan Allah cakap. Nampak tak? Beza. Kita kadang-kadang bila kita tak baca, kita tak tengok Bible dan kita tak bandingkan, sebab tu takrif yang pertama Al-Quran dia bukan macam tu. Dia bukan sahabat nampak Nabi, kemudian Nabi cakap macam itu hadis. Adapun Quran adalah Allah tu perkataan Allah itu diberikan kepada Nabi Muhammad. Tak sama. Bible tidak. Bukan kita nak menuduh tak. Memang macam tu Bible. Bible bukannya adalah wahyu yang turun kepada Jesus, pada Isa, dan Isa cakap, Allah cakap macam ni, Allah cakap macam ni, dah. Bible adalah orang tengok, Jesus cakap macam ni, kata Tuhan kata. That's bukannya perkataan Tuhan. Jesus claim, dalam tu claim Tuhan cakap, Father cakap macam ni, Father cakap macam ni. Tetapi bukannya adalah yang memang perkataan Allah turun. Nampak tak beza dia? Beza. Ya. Kalau Injil, betul. Injil adalah wahyu yang turun kepada Isa dan Isa sampaikan. Tetapi kerana tidak ada orang yang menjaganya, maka kerana itu yang tinggal adalah Bible. Bible adalah orang perhati. Dan kalau kita nak kategorikan, sebab tu sebenarnya Bible macam hadis. Macam kitab hadis. Macam kitab hadis. Dan sebab itu tidak ada pemeliharaan. Sebab bila kitab hadis, maknanya siapa-siapa yang boleh, saya nampak macam ni, dia nampak macam tu, orang ni nampak macam tu. Dan kemudian pergi dia punya risiko ni, implikasinya adalah siapa yang agak lebih dominan, dia boleh menentukan. Ya? Maka sebab itu kita tak pasti adakah betul atau tidak apa yang ada dalam Bible. Itu bukan tomahan, itu memang realiti. Maksudnya, mereka pun akui bahawa Bible bukannya adalah words datang daripada Allah, turun kepada Nabi Isa. Nabi Isa cakap ini words Allah, words Allah, words Allah 100%. Yang ada John cakap, siapa lagi? Luke cakap. Matthew. Menurut dia punya sahabat-sahabat. Cerita sahabat-sahabat. Maka sebab tu Masya Allah syukurnya Al-Quran ini memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. The only hanya satu je kalam Allah, wahyu, yakni Al-Quran. Jadi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Definisi yang pertama terus membezakan antara Al-Quran dengan kitab-kitab holy book yang lain. Ya, kitab-kitab suci yang lain. So okeylah kita kata kitab suci sebab dia orang kata suci, kita katalah suci. Old Testament pun sama juga. Sama, konsepnya sama. Old Testament adalah cerita Jesus, Musa macam ni, cerita ni. Old Testament cerita tentang apa dalam Taurat katanya tentang Musa. Pun maknanya hadis. Sama, cerita macam tadi cerita Musa buat macam ni, Musa buat macam ni. Bukan wahyu. Quran adalah cerita tentang Musa, tetapi Allah cakap kami bercakap memerintahkan Musa. Siapa kami itu? Allah. Tetapi kalau kami itu adalah bukan, itu maknanya orang yang ketiga yang menengok Jesus cakap, Allah kata. Dia tak sama dengan Allah cakap. Maka sebab itu nanti kita akan faham. Engkau bacalah wahai Muhammad. Kan? Sebab word tu direct daripada Allah kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad hanya baca dan kemudian orang faham. Itu Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada Nabi Muhammad. Tarikh yang menyebabkan syukur Alhamdulillah, kita saja yang memegang kalimah ataupun buku Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu Masya Allah tidak ada isu-isu yang bila dia adalah perkataan manusia, kita akan nampak banyak masalah. Paul sebagai contoh, Saint Paul tidak pernah pun menjadi orang yang berjumpa dengan Jesus.
Tetapi dia paling banyak, paling dominan bercerita tentang Jesus. Dialah yang menceritakan ini. Sedangkan dia tak, bahkan dia adalah merupakan musuh kepada Jesus. Dia adalah musuh semusuh-musuhnya pada Jesus. Dalam Bible pun cerita. Nantilah insya-Allah mungkin itu nanti kita nampak. Tapi sepintas lalu kita nampak, wow, bila kita takrifkan kalamullah, masya-Allah, inilah satu-satunya wahyu, satu buku wahyu, satu kitab wahyu, maka Al-Quran lah satu-satunya yang ada di atas muka bumi ini. Ya. Sekarang. Kemudian yang kita kena faham bila sebut kalamullah, di sini kita kena tengok dengan tauhid. Supaya kita kena faham kalam Allah adalah perkataan yang tersusun. Bila sebut kalam adalah lafaz yang tersusun. Bila lafaz tersusun, ini adalah sifat makhluk. Bercakap. Saya bercakap. Macam mana suara saya keluar? Macam mana suara saya boleh keluar? Nah, ini kita kena nampak juga. Macam mana suara saya boleh keluar? Masya Allah, dalamnya, Masya Allah, dengan izin Allah, Masya Allah, memang betul, Masya Allah, memang dengan izin Allah. Tapi Allah izin kot mana? Kenapa Allah tak izin kot tangan? Daripada peti suara. Maknanya perkataan keluar daripada peti suara. Nampak tak? Nah, macam ada beza kalam Allah. Adakah Allah perlukan peti suara? Maha suci Allah. Nampak? Supaya kita nampak bila sebut kalam, bila kita takrifkan tadi, dan bila sebut kalam Allah, dia satu benda yang akidah kita memberitahu beza antara kalam manusia dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kalam manusia keluar daripada peti suara. Peti suara tu keluar kat mana pula? Ada peti. Ada apa lagi yang nak bagi ada suara? Mesti daripada paru-paru yang menghembuskan udara. Betul kan ni? Kok ada pakar-pakar doktor sini kan? Kena tanya juga, Masya Allah. Kok saya salah kan? Betul kan ada peti suara? Cuba Allah tarik sikit peti suara tu. Wal-iyazubillah. Ya, semuanya ada. Semuanya okey. Ambil sikit peti suara tersebut. Kita tak boleh. Suara yang keluar, dia tak jadi perkataan lagi. Apa lagi? Peti suara. Ada udara. Lagi? Di luar diri pula apa ada? Di luar diri saya apa ada? Udara. Apa fungsi udara ni? Bawa gelombang. Membawa gelombang. Baik. Adakah udara ni ada di semua tempat? Hanya di dunia. Keluar saja daripada atmosfera, udara dah tak ada. Vacuum. Bila vacuum, kalau katalah kita sedut semua udara di sini, saya bercakap, siapa boleh dengar? Semua orang tak boleh dengar. Walaupun saya bercakap, walaupun peti suara saya menggetarkan suara, nampak tak? Itu kalam manusia. Adakah Allah memerlukan peti suara? Adakah Allah memerlukan hembusan angin? Adakah Allah perlu bergantung kepada angin-angin untuk menyampaikan kalamnya? Maka lantas pada ketika itu, kalam Allah tidak